رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من علينا بصيام رمضان وقيامه خاصة في ليلة القدر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مستمعون والمستمعات sedang pendengar penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita bersama lagi pada akhir-akhir bulan yang penuh dengan barakah ini, iaitu bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah, yang mana kita pada hari ini tarikh 27 bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita telah selesai daripada beribadat untuk nak mencarikan satu malam yang sangat mulia, satu malam yang sangat baik daripada 1000 bulan sedang pendengar. Lebih-lebih lagi pada semalam 27, iaitu semalam malam 27, kita rasanya sedang pendengar, sedang penonton, ramai daripada kalangan kita, lebih-lebih lagi penonton yang mengikuti ruangan pada stesen radio Ta'awun ini. Kita dah tengok galak ke yang banyak, sama ada galak ke khairat, sedekah, infak pada jalan Allah SWT ataupun wakaf. Lebih-lebih pada semalam 27, agak kata juta lebih yang sedang penonton, sedang pendengar, sedang pengikut semua yang sudi nak menginfak ataupun wakafkan harta benda diri untuk nak wakaf pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasa insya-Allah, kalaulah semalam adalah malam Lailatul Qadar, mintalah semua amalan yang kita buat, sama ada kita qiyam, sama ada kita baca Quran, doa, istighfar, zikir dan juga bersedekah, infak pada semalam itu, dan mintalah ia adalah amalan yang kita akan dapat kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah jadi malam Lailatul Qadar, tetapi kita tak rasanya habis dengan semalam lah, kita akan sambung lagi 2 malam bersama dengan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini, iaitu malam ini, malam 28 dan juga malam esok yang terakhir. Maka kita insya-Allah usaha mengkhitamkan, mengakhirkan dengan Ramadan kita pada tahun ini dengan secara yang baik sekali. Jadi khitamuhu misk, khitam yang paling baik, khitam yang paling bau, dia bau yang baik sekali, bau sedap sekali di sisi Allah Ta'ala. Walaupun semalam 27 dah lalu, dah lepas pada semalam, tapi kita bukan kata kita nak uti, kita nak habis sekadar ini, tapi kita akan terus menerus lagi sehingga akhirnya bulan Ramadan ataupun kita keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kedua pun penat seperti sedang pendengar juga yang bersungguh-sungguh ibadat pada malam. Nas'alullah yataqabbala minna siyamana wa qiyamana wa ibadatina. Minta Allah Ta'ala terima qabul amalan-amalan kita, qiyam kita, puasa kita dan juga ibadat-ibadat semua yang kita buat
semenjak awal sampai kepada saat ini, detik ini, minta Allah Ta'ala terima amalan kita. Kerana kita penat belaka, tak ada pia tak penat. Ibadat, sebut kata ibadat, tujuan kita hidup dalam dunia ini penat, tak ada. Biasanya kata letih, senang, tak ada. Kerana kita seolah-olah kata nak jalan lagi cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga nak terima keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ingatlah sedang pendengar, tiap kali kita rasa ibadat penat, letih, tak erak, tak larat lah nak beribadat kepada Allah Ta'ala, kita sabar dan ingatlah kata dunia ini tak ada rasa sedap ataupun tak ada kegembiraan yang sebenar. Tak ada sa'adah, khamsuk titajing, tak ada. Kerana ada orang tanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal kata, mata najidur raha, bila kita nak jumpa segar khamsuk. Makna kata orang kata hidup yang tenang sungguh bila nak jumpa, hidup yang tanpa adanya penat. Hidup yang tidak ada letih penat ni bila orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang mati pada tahun 241 Hijrah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal jawab kata, inda awal qadamin nad'uha fil jannah. Kita akan jumpa dengan rasa sedap, rasa tak penat, itu rasa tenang hati sekali, senang sekali, tak ada rasa letih seperti hidup kita dalam dunia ini apabila langkah yang pertama kaki kita jatuh masuk pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita langkah masuk dalam syurga, habis letih. Tak ada dah penat. Semua ada khamsuk belakang itu, nak gapo, nak makan gapo, nak buat gapo, tak ada penat langsung. Ada khamsuk yang sebenar, iaitu khamsuk yang kita akan jumpa dan juga dapat di dalam syurga Allah Ta'ala. Nas'alullah al-jannah. Nas'alullah al-jannah. Ya Allah, mintalah fak kita, fak kami ini, fak kita yang penat dengan sungguh beribadat kepadamu di dalam bulan Ramadan setiap tahun, khasatan pada bulan Ramadan pada tahun ini, yang kita penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni kalau kira tanya kata, masjid tak pergi dah. Masjid tak kena pergi kerana khawit, kerana gitu gini. Tapi kalaulah kita sungguh lagi beribadat dengan hal keadaan gini, kadang-kadang dia adalah benar yang nak tunjuk kata kita sangat berikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga minta doa kepada Allah Ta'ala, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Dan juga minta doa Allah Ta'ala, fak kami semua, fak kita semua dan juga senang pendengar semua jadi ahli-ahli syurga yang dapat syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akan terus ruangan kita pada minggu yang terakhir ini, jumpa yang terakhir ini pada bulan Ramadan ini, iaitu ruangan yang namanya Muhammad Mahaburut Lok. Muhammad adalah contoh lelaki kepada dunia ini yang kita telah mempelajari bersama, kenal bersama akan sifat-sifat yang baik daripada Nabi semenjak awal, rahmat Nabi SAW, kemaafan Nabi dan juga kebijaksanaan Nabi, dan juga kita dah belajar apa-apa lagi yang kita dah belajar mengenai dengan Nabi, dan juga kita akan terus dengan halaqah yang terakhir pada hari ini akan beberapa sifat daripada Nabi SAW, di antaranya sifat adil. Sifat adil Nabi, keadilan Nabi, dan juga sifat mulia Nabi. Balah mana Nabi mulia, karam Nabi, khasatan pada bulan Ramadan bagaimana kita telah maklum, dan juga wafat Nabi SAW. Maka untuk kita tidak melewatkan masa, kita persilakan perjumpaan ataupun yang pertama ini, iaitu daripada Ustaz Ramli. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selamat sejahtera kepada saudara pendengar semua. Maka alhamdulillah kita ditaruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan nyawa kita sampai kepada masa detik-detik ini, iaitu kepada hujung pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita beberapa hari lagi kita akan keluar pada bulan yang kita cita-cita, bulan yang kita kasih-kasih. Di sinilah dipecahkan manusia ni terbagi kepada dua. Setengah mereka itu tu suka lebih dah ataupun serenak dah nak habis Ramadan. Tidak. Setengah orang mukmin lagi rasa tak sedap hati dah. Rasa tak puas pada bulan Ramadan. Setengah mereka itu, kenapa kau Ramadan nak tinggal aku dah? Nak ayat kata kita hari ni, mari cek kita sendiri kata kita ni merasa lagu mana. Kita perasaan kita lagu mana nak keluar pada bulan Ramadan nak tinggal kita. Itu tanda iman kita.
Dengan itulah kita ni banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Tuhan ni terima segala amalan kita. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa jami'a a'malina as-salih. Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah qiyam kami, terimalah sedekah kami, terimalah segala amalan baik kami buat pada bulan Ramadan ni. Doa semua. Kerana tiap-tiap amalan yang kita buat ni kalau Tuhan tak terima saja, semua amalan kita harap sekali itu terima amalan kita. Emosi sikit, banyak, kecil, besar, nak Tuhan terima. Itulah kita ni banyaklah kita doa pada kita ketika kita doa kunut dalam semaya kita, ketika luar semaya, banyak doa kata Allahumma taqabbal, wahai Tuhan kami, terimalah. Kalau tak pandai bahasa kita faham. Nak bahasa Melayu, bahasa Sia, bahasa Gap boleh. Tuhan faham belaka. Yang penting kita ni doa ke tak doa tu ya. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kita, terimalah puasa kita, terimalah sedekah kita, terimalah segala amalan baik kita pada bulan Ramadan. Ini ayat kata orang beriman terikat hati dia kepada bulan Ramadan. Begitu kita ni berdoa juga, iaitu Tuhan ni mengkhatamkan amalan kita ni dengan amalan yang baik juga. Iaitu kita samalah kita berdoa, kita duduk mana sahaja selepas kita semaya ataupun masa-masa kita tunggu semaya, lepas arebel, di antara arebel dengan iqamah lah. Doalah Tuhan ni khatamkan amalan kita dengan amalan yang baik. Kita nak keluar bulan Ramadan ni, jadi orang baik, orang panggil. Tubik bulan Ramadan dah, jadi orang yang baik, support kita ni berbuat amalan pada bulan Ramadan begitu juga. Tak sebab tubik ni, support dengan aku ni tak biasa lalu bulan Ramadan si lagu tu. Amalan gapo yang kita biasa buat pada bulan Ramadan, kita nak ambil semua orang panggil. Nak ambil semua yang amalan kita buat dalam Ramadan, nak guna selepas tu pula. Nak ambil semua. Walaupun kita tak buat sepenuh-penuhnya. Bulan Ramadan kita baca Quran, baca dah. Lepas tu kita baca setengah tak apa dah kita baca bulan Ramadan. Jangan kita tinggal langsung ke panggil, tinggal habis. Tak ada. Tak saya lagu tu dah. Habis Ramadan, Quran sebuah tak dah mari, boleh tak jumpa dah. Sangat jumpa tanah pun tak silap lagu tu dah. Kita nak bagi kita ni hidup dengan Ramadan, hidup dengan kita ni amalan pada Ramadan, megi tak lewat pula. Dengan itulah senang pendengar semua, kita akan sambung lagi iaitu kita ni kecek masalah kita ni nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dah lalu 3 minggu beberapa sifat yang terpuji, sifat yang mulia pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sambung lagi pada hari ini iaitu bagaimanakah Nabi ni cara dia mengajar sahabat dia. Ataupun kita kata Nabi terbiah sahabat lagu mana. Sehingga terbiah Nabi ni buat orang dengar ni kesal ke panggil. Sahabat dengar hak nak murih. Balik selalu dah orang yang paling kasih sekali Nabi. Mari kita dengar bersama hari ini. Orang jadi tok guru, jadi kru, orang mengajar orang ni. Marilah kita bersama orang ambil contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan rasa kata Nabi ni mengajar lama dah tak boleh guna sekali dah. Kerana Nabi adalah qudwatun hasanah, contoh yang terbaik sekali. Dia tak boleh jadi contoh yang terbaik ni boleh guna masa Nabi saja. Apabila kita kata contoh yang terbaik, nescaya kita boleh ambil contoh ni guna setiap-tiap masa. Ambil masa Nabi sehingga berlaku kiamat, boleh ambil contoh daripada Nabi. Kalau kita nak tukar di mana sedikit itu ada mengikut suasana biasa kita. Yang pertama di sini cara terbiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di sini iaitu yang mana hadis dikeluarkan Imam Ahmad, iaitu ada satu orang sahabat Nabi, dia kata seorang nama Abu Umar Sudain Ibn Ajlan Al-Bahili, dia kata ada satu orang muda. Ada kalau kita baca hadis semua ni panjang banyak selalu lah makna dia. Hadis sahih. Dia kata ada satu orang muda, pemuda orang baru nak. Pergi jumpa dengan Nabi, wahai Nabi. Oh sedap juga panggil muda dah. Gapo dia minta? Wahai Nabi, izinlah aku zina sekali kau. Allahu Akbar. Minta benda besar ni. Minta kepada Nabi, wahai Nabi, izin kepada aku sekali aku zina. Allahu Akbar. Kita dengar panas lengan syagak kita dengar ni. Tak ada siapa dengar ni senyum, tak ada. Semua orang dengar ni kalau mengatuk telak mata terlalu dah. Orang dengar sungguh-sungguh telak gapo kata ni? Nak murih panggil. Mula jadi kok orang selain minta lagu ni. Dah. Sengok semua sahabat dah.
Semua sahabat tu depan Nabi ni bangun nak godam kata tak. Gapo ni? Kata lagu tu dah. Gapo kecek tak berjuruh ni minta gapo lagu ni. Dah. Kalau minta sedekah tu sebab tak apa lagi ni minta zina. Semua sahabat Nabi bangun nak godam dah kata. Bangun nak kata orang atas ni. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak serupa dengan sahabat lagu mana? Nabi senyum. Layan sahabat pula. Jangan buat apa dia. Jangan kata dia. Jangan kata dia. Lari sahabat. Bukan lari orang ni tak. Bukan lari pemuda saat ni tak. Lari sahabat dia. Lepas dia dulu. Nabi panggil dia mai kecek molek. Ini nak kaya cara Nabi mengajar. Kita bagi kita nak mengajar orang ni. Jangan kata kita ni hajar halaya. Tak boleh lagu tu. Nabi ni buat lagu mana? Nabi ni ambil satu orang pemuda ni. Nak ajar masuk isi hati dia sungguh panggil dia mari dengan hati tenang, dengan senyum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wajah berseri, panggil kecek molek. Panggil mari. Nabi tanya dia tanya dengan bukan kasar. Kalau mu lagu ni bukan kecek dengan lembut. Dia kata tak, qala atuhibbu li ummik. Allah. Soalan yang pertama Nabi tanya dia itu, kamu suka tak benda tu kalau berlaku dengan makmum, berlaku dengan mukmum? Allahu akbar. Apa kau perasaan orang yang terdengar? Nasjaya dia kata dak cerak dah. Qala la wallahi dak tak boleh cerak dah kata. Ini Nabi ajar ni. Ini adalah cara Nabi mengajar, cara Nabi terbiah sahabat dia. Ambil benda yang nak buat kepada orang tu, dia letak pada keluarga dia. Nasjaya semua kita tak secerak benda lagu tu. Kita ni suka ni berat kepada orang lain. Apa klik kepada kita ni? Kita tak mikir situ. Itu Nabi klik semula dia khabar orang. Kadang-kadang orang minta ni dia tak khabar dah juga. Pergi dengar syahwat, pergi dengar tipu dia syaitan ni, dia tak khabar, gelap mata. Kalau tanya klik semula, oh jelo dah. Oh jelo dah. Apa jelo ni kata dia ni khab masuk hati dah. Dah. Nabi sebut semua dah. Ada kamu suka benda tu kepada makmum? Ada kamu suka benda tu kepada adik tinamu, kakak tinamu? Tanya 2, 3 orang kakak dia orang tino. Semua dia jawab nak. Tak boleh cakap nak. Wallahi. Sumpah dengan Tuhan pula. Ini ni ayat Tuhan Nabi mengajar masuk hati lah. Saya tengok akhir sekali Nabi ni. Letak tangan tak ada orang atas ni. Nabi doa. Nabi doa. Allahumma gfir zambahu wa tahir qalbahu wa hassin farjahu. 3 perkara Nabi doa kepada dia. Wahai Tuhan kami doa. Apalah dosa dia. Hanya doa. Hanya minta tolong saat ni. Wa tahir qalbahu, suci hati dia. Tak se kecil, tak se minta benda tu lagi, suci hati dia. Wa hassin farjau, jagalah farak dia, jagalah kemaluan dia. Sehingga sebelah hadis falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Sehingga pemuda ni nak tak biasa sebut lagi, tak pada lagi dah benda jahat tu. Allahu akbar. Nabi ngajar masa tu lah balik tangis selalu dah. Ambil daripada orang yang lagi minta Nabi nak zina sehingga dia ni tak usah kecek benda tu lepas tu. Tak usah sungguh orang. Siapa nak berlaku dengan keluarga kita? Kita mikir keluarga yang masuk orang tina tu orang tina ni. Apabila klik pada keluarga kita diri tak sah. Sebab apa kita boleh buat dengan keluarga orang lain? Ini cara terbiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi dengan contoh yang kedua di sini. Contoh yang kedua di sini iaitu banyak kita ni pernah dengar dah. Ada setengah lagi tak usah dengar. Satu kali hadis ni yang dikeluarkan Imam Muslim, Anas bin Malik khadam Nabi kau cerita ni. Cerita ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid dia, duduk mengajar sahabat. Biasa Nabi ni mengajar dalam masjid dia dah. Kadang-kadang lepas semaya, sebelum semaya ni Nabi ada mengajar. Dia mengajar dalam masjid kecil agama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sahabat dia. Tiba-tiba satu orang Badawi bahasa Arab asal orang kampung lah. Orang Arab kat mari. Kita kena faham tak orang kampung ni kadang-kadang dia tak faham gapo, orang tak mengaji. Orang tidak mengaji ni tak reti gapo tak apa pernah kata dah. Tidak ada akhlak, tak tahu buat lagu mana. Buat sepodok kampung, sepodok benda, sepodok bukit dak leh. Masuk dalam masjid halaqah ada Nabi dengan sahabat dia dak. Dek nyata dengan Nabi mengajar, seorang masuk masjid, kecing di bucu masjid. Allahu akbar. Besar lagu ni. Dalam masjid tempat kita buat ibadat.
kita semaya, kita baca Al-Quran, kita zikir. Seorang ni masuk tak kerti sungguh orang panggil. Masuk masjid, kecing di masjid. Kenapa tak kecing pada pasir saat ni dah? Kacau mari kecing di masjid. Allah. Semua sahabat tu dengan apa ni tengok tak? Mata sinar belakang orang kata. Muka merah nak murih. Bangun nak godeh pula. Saat ni sepatu kat nak godeh. Nak kaya semua sahabat Nabi ni, kalau kita sepatu juga, tak nak kata sahabat Nabi. Kalau kita ada masa tu, nak murih syirak. Mari kita orang yang mula pergi godeh orang tu boleh jadi. Semua sahabat Nabi bangun, pergi nak godeh. Nabi kata jangan. Tinggal senyap-senyap lu. Duduk dia lu. La ilaha illallah. Beza dengan hak sahabat buat dengan hak Nabi nak ajar. Adakah benda tu cuma? Ya, cuma. Benda tak molek. Benda kotor, tak molek. Tapi, dia kecing je orang ni. Kagak lagi. Ya cuma anda situ. Sebab Nabi kata, tinggal dia, dia kecing wisuk dulu. Allahu Akbar. Kecing sudah tak? Nabi suruh sahabat ambil air steamer tak, mari curah tempat air kecing tak. Kita kena kata, masjid Nabi masa dulu ni adalah pasir saja lewah ni. Latar dia semi dia ni pasir saja, bukan semi mau kita lawan ni tak, bukan mozaik. Pasir saja. Cucuk air asal lagi habis. Lalu itulah Nabi tak lagi. Sungguh sahabat dia lepas kecing nak ambil air steamer pergi curah, cucuk tempat air kecing, tempat ada najis. Najis tu turun kepada masuk dalam pasir habis suci. Panggil orang atas macam ni. Nabi kecek ke mana? Nabi kata, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadab. Innama li dzikrillahi azza wa jalla was salatu wa qiraatil Quran. Allahu akbar. Panggil mari wahai pemuda, kalau kita kata wahai bemak, belah panggil mari dah. Sejak ni kata tak boleh lah. Tak sepatutlah dengan air kecing dengan benda semua. Tak sepatutlah kecek dah. Banyak molek. Nabi kecek dengan lemuk, orang dengar masa nak dengar. Tak kata nak lari dak. Nak dengar Nabi nak gapo. Nabi kata masjid ni tak sepatutlah untuk air kecing benda semua. Bah dia ni untuk apa? Untuk semaya, untuk kita baca Quran, untuk kita ni zikir untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita buat amalan yang baik. Allahu Akbar. Kecek lagu tu dak. Orang hak tak reti gapo saat ni dak. Masuk kecil ni masjid orang Arab Badawi. Gapo kau dia kata? Itu ni kata perasaan orang ni. Ini orang dah terima dakwah Nabi dah. Dia kata lagu mana? Dia kata dia doa akid tangan doa. Orang tak reti gapo ni. Orang mari kapu mari benar mari tengah hadap pasir. Hak pergi utar tu. Akid tangan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia doa tengok di sini. Saat ni semua sahabat Nabi bangun nak godeh dia, bangun nak pukul dia. Akid tangis sekarang. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Allahu Akbar. Sedap juga doa dia ni. Wahai Tuhan kami, rahmatlah kepada kami, rahmatlah kepada Muhammad. Itu panggil Muhammad sebab tak ya orang kampung panggil biasa tak panggil Nabi, tak panggil Rasul tak. Panggil Muhammad biasa, panggil nama. Wahai Tuhan kami, rahmatlah kepada aku, rahmatlah kepada Muhammad. Jangan rahmat walau seorang pun dalam kalangan aku ni. Itu maksud sahabat Nabi ni, hak murid dia sana. Allahu Akbar. Ini nak ayat kata Nabi ni, cara dakwah dia ni, buat orang balik tangis selalu dah. Sehingga dia ni tak doa kepada sahabat Nabi. Tengok nak ayat kata Nabi dakwah dia ni masuklah hati sungguh. Sehingga semua Nabi hajar dia kata sejak ni tak sepatutlah untuk kita kecil, tak sepatutnya benda cuma untuk kita semaya, sejak untuk kita baca Quran, sejak untuk kita zikir. Semua dia dengar, dia terima belaka. Boleh buat belaka. Nah secara orang ni dengar masuk di hati dia sungguh, dia akan jadi orang yang pendakwah kepada orang lain pula. Ini adalah cara pendakwah Nabi. Kita sepatutnya kita ni sebagai guru, orang mengajar orang ni, ikutlah guru mengajar agama, mengajar sama kita bagi ilmu kepada orang ni, kita jangan pihak kata aku sekarang tengah ajar saja, bukan. Kerja kita bukan taratu. Kita bukan orang mengajar, kita menjadi orang yang terbiah kepada orang. Nabi ni jadi muallim tarbawi. Orang mengajar serta nak bentuk tubuh manusia orang panggil. Kita ni kata apa? Aku mengajar dah ikut dia, bukan lagu tu. Kita ni buat lagu mana? Isi yang kita mengajar ni, we masuk dalam hati dia, dia mulai make beramal orang panggil.
Tak saya kita ni, aku mengajar dah habis, aku mengajar apa? Nak mengajar semuka ni. Serah dia. Betul. Hidayah tanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usaha juga. Kita kena usaha ke panggil. Usaha nak buat lagu mana? Isi yang kita mengajar ni masuk dalam hati dia, dia boleh beramal. Apa dia boleh beramal? Kita hasil pula lepas tu, kita boleh pahala. Tiap detik dia buat amal ni sebab kita mengajar, kita boleh pahala pula. Tak mikir situ kan? Dah. Tak mikir situ kan bagi mengajar apa lepas tu. Kita mengajar minit gaji tak apa. Kita harap atau nak ilmu isi yang mengajar masuk dalam hati dia, dia mulai pergi beramal. Dia mulai pergi mengajak orang lain pula, kita hasil pahala yang paling banyak sekali. Ini kita ilmu jariah dah ni. Ilmu yang ada pada siapa pahala kalau kita sehingga kita lepas mati dah. Allahu Akbar. Ini cara Nabi mengajar kepada sahabat dia. Tengok lagi contoh yang ketiga di sini, iaitu satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam klik ada perang, iaitu perang Hunain di Taif bersama dengan sahabat Ammar. Nabi berhenti. Apabila berhenti suruh satu orang sahabat dia nak semaya lah. Satu orang ni Abu Mahzurah Aus ibnu Ma'ir al-Jamahi. Dia ni bukan orang Islam masa tu. Tengok orang Islam ni masa nak mengajak lah, mengajak menyanyi lah. Dengar sahabat Nabi duk akik suara ber Allahu Akbar, dia kecil ruah ni. Kelai apa kecil nak karu ni. Kecil korang dengan saya dia. Tiba-tiba Nabi dengar. Sebab semua sahabat Nabi ni dia dengar orang ber senyap belaka. Nabi ajar lagu tu. Apa tu dengar orang ber kena senyap, kita dengar molek sudah dia ber, kita jawab klik. Sepatah demi sepatah. Tapi seorang ni tak. Ya ber korang, ya kecil korang. Duk tahu aku suara ber akhir sekali. Nabi tanya pi, "Ya suara biar kecil ni?" Semua sahabat nak tunjuk pada orang ni. Naling dia. Nabi tahu, "Mek je mak ni." Gigak yang ni. Ambil je mari jumpa dengan Nabi ni, nak buat lagu mana? Kita dapat kata Nabi nak goda, nak ikat, nak tayar dia dah. Yang panggil mari dah. Mari, mubah pula. Cara Nabi nak ngajar sahabat dia. Ni bukan orang Islam lagi ni. Mari mubah pula. Kenapa nak tewas sangat dah tak panggil ngop sini mubah dah. Tak kerti orang Islam. Nabi hajar so. Dia kata Nabi ni fa'alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'zina huwa bi nafsihi. Dia ngajarku demi sepatah Allahu Akbar hajarku. Aku kata tu dia. Allahu Akbar. Tengoklah. Orang hak duk menyakiti Islam. Orang kena orang masuk orang best ni tak. Tengok sudah berjadi lagu mana. Sudah tak. Nabi bui catung bekah hak dari wik dalam tu. Wik kata dia, "Wik hadiah dia dalam kata. Harga yang best ni." Naib ambil je mari nak denda dia sebab dia karu orang seorang dah best ni tak. Wik staka dalam jabir dia. Gapo dia minta Nabi? Faqultu ya Rasulullah, panggil Nabi, panggil Rasulullah dah. Wahai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, murni bita'zin bi Makkah. Wahai Nabi, latihku lah jadi orang bed di Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Saat ni karu orang bed sudah bed ya, panjang nak bed. Tak dengar orang bed berita tak lebih 5 minit. Allahu Akbar. Nabi ngajar mesti balik tangi masa 1 minit 2 minit. Orang duk kena Islam ni, duk karu orang bed, duk karu orang nak akid nama Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia sendiri nak buat pula. Allahu Akbar. Akhir sekali Nabi kata, "Qad amartuka bi." Aku dah latihmu dah. Allahu Akbar. Dia kata, "Faqadimtu ala Attab ibn Asid amina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa adzantu ma'ahu bis salati ala amrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku lepas tu jadi orang beda Mekah bersama dengan Attab ibn Asid. Nabi tak dia ni Attab ni orang beda, orang muazzin tadi Mekah Al-Mukarramah. Jadi masa tu 2 orang muazzin. Orang baru seorang masih masuk Islam. Allahu Akbar. Nabi ngajar siapa tahun ni. Sedang pernah semua kita begitulah kita ngajar satu orang ni, jangan ambil sifat pongah masuk dulu.
Orang tak faham, orang tak kerti, dia salah. Biasa. Dia tak kerti. Kata buat lagu mana, kena kecek lagu mana, gapo tak boleh buat. Dia tak kerti. Sebab orang ni masuk ke Cina masjid, dia kecek derah masuk orang bas. Dia tak kerti, tak faham agama. Kena kecek molek panggil. Nak buat lagu mana wi hati kita, masuk dalam hati dia orang panggil. Jangan wi perkata kita tu baik pak ni. Buat dia ni sekat dalam agama al-Islam. Jangan sebutlah kata wahai Nabi. Sebutlah Quran. Dengan sebab rahmat kamu lah. Lemah lembut kamu lah wahai mak buat orang ni rapat kepada kamu. Jika kalau kamu jadi orang yang kasar, orang yang suka marah kepada orang, nascaya kata lan faddu min haulik. Nascaya semua orang ni akan lari kepada kamu wahai Muhammad. Betul ni ayat orang ngajar kena faham lagu ni. Nak buat lagu mana kita ni boleh masuk pada orang kita nak ngajar dia, dia boleh terima isi kita dan dia boleh ambil pergi beramal. Inilah yang mana kita mendengar sekadar daripada tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan ambil semua daripada tarbiyah Nabi kita kerana semua tu adalah panggil. Kita ambil sekadar kata beri ada contoh kepada kita untuk kita nak guna. Sebenarnya bagi orang yang beriman, bagi yang insaf sungguh, bagi orang yang nak agama sungguh, satu contoh mada cukup dah bagi dia. Kita ni ambil 3 hari ni. Mudah-mudahan kita ni boleh ambil dah contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna pada hari yang hidup kita, nak mengajar orang, mengajar keluarga kita, mengajar anak kita. Ini adalah contoh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sila start kita kepada contoh yang seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ramli dengan sifat ataupun contoh tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi tarbiyah ni? Allahu Akbar. Nabi SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai murabbi, sebagai guru, muallim, sebagai qaid, pemimpin, sebagai amir, sebagai penuh kerja-kerja Nabi SAW. Tetapi dengan penuh kerja Nabi SAW senang pendengar, kalaulah kita pergi tilik, pergi tengok satu-satu kerja Nabi tu, subhanallah, adalah kerja yang jadi contoh yang baik kepada kita. Nabi jadi qaid, jadi pemimpin, jadi contoh yang baik di segi jadi pemimpin Nabi SAW. Nabi jadi murabbi, jadi contoh yang baik di segi orang yang nak jadi murabbi. Kena kita tengok kata Nabi SAW jadi murabbi pasal mana. Jangan kata hari ni kita nak jadi murabbi, nak tarbiyah mutarabbi, anak halakah, anak-anak kita, anak pelajar kita ataupun anak dalam keluarga kita sendiri, kita nak jadi murabbi kerana kita sebagai ibu bapa ni, kita nak hanya pasal tarbiyah turut hati kita, bukan. Bukan turut hati kita, kita wasa nak tarbiyah ya pasal ni hari ni, kita nak godeh dia hari ni, kita nak marah dia hari ni, kita tak say marah dia hari ni, bukan. Tetapi cuba kita tengok kata Nabi SAW, semua sifat kalaulah kita nak tengok semenjak awal ruangan kita ni, semenjak halakah awal sampai kepada hari ini, semua sifat itu adalah sifat yang pasti ada sebagai orang nak jadi murabbi. Sifat rahmat kena ada di dalam tubuh orang nak jadi murabbi. Sifat kemaafan kena ada. Sifat yang orang panggil kita tawaduk. Tak kira banyak, tak mikir banyak di antara kita sebagai murabbi dengan anak kita. Jangan kita, kita sebagai bapa ni kena duduk pak tinggi, kena boleh benar-benar yang mulia, benar-benar yang molek. Anak kita biar duduk bawah, duduk biasa tak boleh nak peringkat sama dengan kita, bukan. Itu bukan, itu kerana Nabi SAW telah buat contoh, telah menzahirkan contoh yang baik sebagai murabbi terhadap sahabat dia. Kerana kita dah dengar kata kadang-kadang sahabat yang lain tak biasa jumpa dengan Nabi SAW, tak boleh nak beza seorang mana Nabi, seorang mana Abu Bakar. Kerana apa? Pakaian sama, duduk dengan cara duduk yang sama, tempat yang sama. Tak ada kata Nabi SAW sebagai pemimpin pilih duduk tempat yang tinggi, pakai baju yang comel, pakai baju yang nampak kata hebat daripada orang lain. Tak. Itu nak tunjuk kata hebatnya ataupun tawaduk Nabi SAW. Itu tarbiyah satu segi yang kita nak mendalami contoh-contoh yang mana Nabi SAW telah mentarbiahkan kepada sahabat dia. Dan juga kita tidak boleh nak menafi kata golongan yang Nabi SAW tarbiah adalah golongan yang paling baik sekali. Golongan yang baik kali sebab daripada Nabi adalah sahabat. Hati yang paling cuci, hati yang paling ikhlas sekali, ibadat yang paling baik,
umat yang paling baik sekali adalah golongan sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Siapa murabbi mereka? Nabi SAW. Siapa guru mereka? Nabi SAW. Siapa pemimpin mereka? Nabi SAW. Hei guru, hei mudir, hei ibu, hei bapa, sebagai orang yang ada anak-anak ataupun ada anak-anak murid yang kita nak mikir kata nak balas mana wifak dia juh ni, kita tengok contoh Nabi SAW sebagai bagaimana jadi pemimpin, bagaimana jadi murabbi. Ataupun orang yang jadi anak hari ni kena kita tengok juga bagaimana sahabat yang dia jadi pengikut kepada Nabi. Jadi mutarabbi, orang yang sudi nak Nabi tarbiyah balas mana, ataupun jadi anak murid kepada Nabi balas mana, kita tengok bagaimana sahabat Nabi jadi anak murid kepada Nabi SAW. Lalulah kita jadi anak murid. Lalulah kita jadi anak halaqah, anak pelajar yang berjaya seperti mana anak murid, anak pelajar Nabi sahabat ridwanullah alaihim berjaya. Sedang pendengar, sifat seterusnya yang kita akan nak kenal daripada Nabi kita SAW, iaitu sifat adil. Sifat yutitam, sifat keadilan. Yang mana Nabi SAW tak ada arah. Manusia mana yang menyeru, yang mengajak orang ada keadilan dalam hidup, dalam masyarakat lebih daripada Nabi SAW. Tak ada arah. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran kata, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh. Dan juga Nabi sebagai orang yang ambil risalah, perintah Allah Ta'ala sebar kepada masyarakat. Tidak ada orang lain yang paling syumul, yang paling cukup sekali untuk nak menyeru, mengajak ataupun tatbik, jadi contoh kepada manusia di dalam masyarakat, melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi adalah contoh yang paling misal, yang paling contoh yang paling baik sekali. Dan juga Nabi lah sebagai orang yang mentegaskan untuk umat dia, lebih-lebih lagi sahabat dia ini, menjauhi daripada sifat kezaliman. Buat benda-benda yang zalim, kerana ingatlah bahawa al-adlu, gulawai dia al-zulmu, zalim. Adil ni makna kata kita tak satu benda kena di tempat dia, kerana hak seorang ni kena ada, kena tempat dia. Manakala zalim ini iaitu kita tak satu benda tidak betul dengan tempat dia. Hak yang patut kena ada kepada manusia seorang ni, tetapi kita ambil hak dia ni kita lain. Itu dipanggil kata zalim. Dengan sebab itu adil, al-adlu iaitu lawannya dengan az-zulmu, kezaliman. Contoh yang pertama, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahih dia, yang dicerita oleh Urwah ibn Zubair. Urwah cerita satu kali bahawa satu orang Tina ni curi harta pada zaman Nabi SAW. Nabi tu ada lagi masa tu, iaitu pada masa buka Fathu Makkah, buka negeri Mekah. Dan buka Mekah, Fatah Mekah itu, masa itu berlakunya satu orang perempuan curi harta benda. Curi. Orang Tina curi. Subhanallah. Maka orang pun pakat nak gatu lah, pakat panggil kata, pakat igat boleh, pakat cari pia yang curi harta benda itu. Pia yang curi harta benda itu, fafazi'a qaumuha ila Usamah bin Zaid. Ngadu kepada Usamah bin Zaid. Dan juga hingga akhir sekali igat boleh, dan juga pergi cari Nabi SAW. Tanya kata Nabi, buatlah ataupun damnan kedi dengan dia lah, seorang Tina ni dia curi. Minta Nabi SAW dena dia dengan hukum syariat Islam balas mana. Kerana dah maklum bahawa syariat Islam ni orang curi iaitu potong tangan lah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang curi lelaki, orang curi perempuan, kerak potong tangan dia. Balas mana tu kena tengok lah rakyat dia, balas mana. Tapi nak kata orang yang ngadu dengan, makna kata seolah-olah kata kaum dia ni, orang ramai-ramai, kumpulan manusia dalam kaum itu ni pergi ngadu kepada Usamah bin Zaid. Dan juga suruh Usamah bin Zaid ni pergi cari Nabi SAW untuk Nabi ni damnan hak dengan dia. Dena dia lah. Balas mana seorang ning dia curi, balas mana Nabi kena buat, Islam kena dena dia, balas mana untuk terima hak daripada Nabi SAW.
Selepas daripada Nabi SAW dengar, wajah muka Nabi ni warna tukar. Dengar balah mana? Nabi SAW kata balah mana? Atukallimuni fi haddin min hududillah. Mung ni nak aku tunaikan hak daripada hak Allah SWT, hudud Allah Ta'ala, benda daripada Allah Ta'ala. Astaghfir li ya Rasulullah. Mintalah keampunan kepada aku ya Rasulullah. Kerana apa balah mana? Nabi SAW sebut selepas daripada itu, fak kamu ni, apabila berlakunya curi, dan juga pencuri itu adalah daripada keluarga ataupun orang yang ada peringkat. Orang yang ada peringkat mana kata orang yang keluarga yang debel, mudah-mudah kata. Keluarga yang debel, mak pak dia debel, mak pak dia hebat ataupun orang kaya, apabila anak-anak cucu mereka curi, fak kamu ni tak ada bergaduh untuk nak dena mereka. Kerana takut, kerana mereka adalah orang besar, kerana mereka adalah orang yang hebat. Tetapi apabila orang yang lemah, orang yang susah, orang yang tidak ada harta benda mereka curi, kamu gaduh-gaduh untuk nak dena hak ataupun menunai hak kepada mereka, nak dena mereka. Makna kata, mudah-mudah kata, tidak ada al-musawah, tidak ada kuam tahu tiamkan di antara orang. Kerana orang yang debel, kamu tak wani nak dena, tak wani nak ambil buku dengan dia dengan sebab mereka curi. Tetapi apabila orang yang miskin, orang yang susah, orang yang lemah seperti orang perempuan seorang ni, kamu gaduh-gaduh mari syariat aku untuk aku ni gaduh dengan mereka. Wallahi Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, bersumpah dengan Allah Ta'ala, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi bersumpah selalu dah. Hei ingat molek, hei orang-orang Arab, hei orang-orang Arab, kaum Arab dengan molek, kalaulah demi dengan Allah Ta'ala, kalaulah masa depan anak perempuan aku Fatimah curi pun, nescaya aku akan kerat tangan dia juga. Tak kira lah, walaupun dia adalah anak aku sebagai Nabi, aku sebagai pemimpin, tetapi kalaulah curi seperti orang lain curi, maka dia akan kena potong tangan, kena kerat tangan juga. Untuk nak menunaikan ataupun nak tunai kewajipan ataupun perintah Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala kata, faqta'u aydiyahuma, kena potong tangan. Tak kira dia anak siapa, dengan sebab itu kena adil. Nabi seolah-olah kata nak ajar kepada sahabat dia, kaum Arab sendiri, dan juga nak tunjuk keadilan Nabi SAW sendiri, bahawa kalaulah sesiapa pun, walaupun anak Nabi sendiri, kalaulah curi, buat salah bala mana, aku akan dena anakku juga. Subhanallah. Kita hari ni bala mana sedang pendengar, kalau anak kita buat salah, kita masuk, anak kita pergi curi benda orang lain, anak kita pergi buat jahat kepada anak orang lain, kadang-kadang anak kita pergi buat zina, buat kena anak-anak orang lain, kadang-kadang kita ni masuk bola anak kita banyak kata anak kita tak salah, bahkan kita belum cari bukti lagi, belum cari laktan lagi, kata anak kita buat sungguh ke dah buat sungguh. Kita selalu cepat untuk nak masuk bola anak kita, nak pokpang anak kita, nak jaga anak kita. Tidak ada sifat keadilan pada tubuh kita sendiri terhadap anak kita. Kerana sifat keadilan terhadap anak kita, iaitu kalaulah anak kita betul kena, kita masuk bola anak kita. Tetapi jikalau anak kita buat salah, kita pasti kena dena anak kita. Tak boleh nak masuk belah anak kita, tak boleh nak khaukan anak kita kerana anak kita buat salah. Buat salah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Ini adalah sifat keadilan yang Nabi SAW satu nak hajar kepada masyarakat sendiri. Kerana Nabi sebagai pemimpin kepada Islam, kerana ingatlah ini peristiwa ini, hikmah ini berlaku pada Fatah Mekah. Fatah Mekah makna kata akhir-akhir hayat Nabi dah. Sebelum Nabi nak mati beberapa tahun, makna kata Nabi sebagai pemimpin dan juga orang Arab, orang Quraisy, orang kafir sendiri kena pemimpin Nabi SAW, kuampen punam hak Nabi SAW. Kerana itu nak tengok kepada Nabi, adakah Nabi ada sifat keadilan? Adakah ada sifat keadilan? Dengan sebab itu Nabi tunjuk keadilan ini kepada orang-orang Arab, dan juga tunjuk sifat sebagai orang yang jadi bapa. Kalaulah anak dia buat salah, tak beza.
Tak beza. Mafi, orang mengata ada mutafrik. Tidak ada khotektan. Tidak beza di antara al-akabir wa du'afa. Orang yang hebat, orang yang peringkat tinggi, anak sahabat seorang mana-mana pun yang tinggi, tak kira. Sehingga anak Nabi sendiri tak kira, dan juga ad-du'afa tak ada untuk nak menunaikan hudud hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama yang nak tunjuk kata keadilan Nabi SAW balah mana terhadap umat dia. Ini kita kecek dengan umat dia, dengan orang Islam sendiri, dengan sahabat dia. Yang mana kita akan kecek lagi selepas daripada ini dengan orang kafir, dan juga dengan orang yang bukan orang Islam, orang yang zalim, orang Islam sendiri yang biasa, dan juga orang yang kena zalim, sama ada orang kafir ataupun orang Islam, dan juga akhir sekali dengan orang kafir sendiri, balah mana Nabi SAW ada sifat keadilan. Contoh yang kedua, cerita yang dicerita oleh Muhammad ibn Ishaq, seorang ulama sejarah yang hebat, yang dia cerita bahawa satu kali Nabi SAW pada masa perangai Badar, perangai Badar ni Nabi buat saf, buat baris, cat kau kepada sahabat sebelum nak pergi perang kepada dengan orang-orang musyrikin ataupun orang kafir. Nabi buat saf, adala sufufa ashabihi yauma Badar. Buat sahih betul. Nabi jalan. Nabi sebagai pemimpin, dan juga Nabi ada tukar, satu tukar al-qadah. Qadhun iaitu tukar. Tukar yang kecil saja. Tukar mana kata mai tahu, yang kecil, yang halus saja. Jalan belah-belah, dan juga betul sah sahabat belah-belah. Tatkala dia nak betul sah itu, pergi jumpa seorang sahabat yang namanya Sawad bin Ghuzayyah. Sawad bin Ghuzayyah ni Nabi kata betul selepas tahang hari ni lah kita tengok tahang catel, ataupun dalam sekolah kita adakan catel tolong balas mana. Tetapi tawak Nabi, barisan yang Nabi telah buat dalam perang Badar ini, ada seorang sahabat yang namanya Sawad ni duk tak betul sah, keluar daripada sah. Mutaqaddam mana kata mengita depan, tak betul sah lah, terlajak kek daripada sah. Tahu baris-barisan yang Nabi buat. Allahu Akbar. Fata'ana fi batnihi bil qadah. Nabi pergi tengok dia. Nabi ambil tukar yang kecil iaitu teh. Mana kata teh dengan cara tak kuat sangat di perut Sawad bin Ghuzayyah itu. Teh dengan itu. Dan juga Nabi kata istawi ya Sawad. Duk bui betul ya Sawad. Duk betul. Aku yang kata wi betul belaka. Tapi mung tak betul, mung telajak baris ni, tak serupa dengan orang, tak sama dengan orang lain. Nabi nampak dia ni ambil tukar. Kodai dengan secara sedikit nak sakit dia lah, mana kata nak peringatan kepada dia, betul, istawi ya Sawad, doi betul. Maka Sawad kata kepada Nabi balas mana, ya Rasulullah, auja'tani, mung ni telah buat ku rasanya sakit sikit ni, sebab dengan tukar tadi tu. وَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَأَقِدْنِي قَالَ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَطْنِهِ. Mu ni ya Rasulullah, Tuhan hantar mu mari dengan hal keadaan sebar kebenaran dan juga penuh dengan sifat keadilan. Wi aku balah makhluk. Wi ku wak klik balah mana tadi mu ya Rasulullah. Ambil tukar tadi perut aku. Kerana Sawad ini tidak ada kain barut gapo, baju biasa, tak ada orang panggil kata ridak. Tak ada ridak nak barut, baju barut gapo. Makna kata nipi benar lah, ada perut nipi benar, godel tu rasanya sakit sikit lah. Maka Nabi SAW dengar kata Sawad, orang kata, hei Nabi, Tuhan hantarmu mari dengan sama dengan kebenaran dan juga keadilan ni, wiku balah klik, wiku wak klik. Maka Nabi SAW waktu bik ridak dia, waktu bik kain dia, buka perut dia, buka perut Nabi SAW sendiri untuk nak wi Sawad ni balah kelik, buat kelik. Nak wi Sawad ni buat kelik ataupun ambil tukar itu, godel perut Nabi SAW kelik. Ya Rasulullah, sedang pendengar piya ni Nabi SAW, kalau hari ni pemimpin hari ni, kalau ada tentera ataupun tahan seorang mana kecek dengan pemimpin, kecek dengan Donald Trump, kecek dengan Bashar Assad, kecek dengan pihak sahaja, bagaimana
tahan seorang ni akan kena denda daripada pemimpin itu. Tetapi ini bukan seperti pemimpin dunia sekarang lah ni. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan rahmat. Nabi buka perut godeh sawat. Ambil godeh klik. Allahu akbar. Istaqim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila buka itu, bagaimana sawat buat? Sawat ambil mulut sendiri ni gi kucuk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gi kucuk. Gi kucuk at-takbil, gi kucuk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Wa apa mu tak godeh? Ma hamalaka ala hadha?" Wa apa kucuk, wa apa tak godeh? Seperti mana aku godeh di perutmu tadi. Ya Rasulullah, hadara ma tara. Kita sekarang lah ni duduk dalam masa yang kita duduk dalam satu perangai. Kita semua duduk dengan masa yang sama, yang kita nak pergi jumpa, nak pergi serang, nak pergi perang dengan orang kafir. Dan juga kita tak tahu kata siapa yang akan mati syahid dan siapa yang akan kembali dengan selamat. Maka aku tak say, ya Rasulullah, tak say dengan akhir, boleh jadi akhir hidupku ini dengan aku ambil kayu godemu sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ku nak akhir, boleh jadi hidup aku pada akhir perang sekarang ini dengan kulit aku ini tepuh dengan kulit kamu, iaitu kulit mulut aku ini kucuk tepuh dengan kulit kamu ini. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti aku akan dapat syafaat daripada kamu. Subhanallah. Ini nak tunjuk kata keadilan Nabi SAW yang mana pada hari ini sifat adil yang pasti adanya pada pemimpin telah hilang pada tubuh pemimpin itu. Hei pemimpin, kembali lagi tengok bagaimana pemimpin yang penuh dengan keadilan seperti mana Nabi SAW buat kepada sahabat dia. Tengok. Nah, inilah contoh keadilan yang Nabi SAW telah buat menjadi contoh kepada kita. Yang terakhir sekali sedang pendengar keadilan Nabi SAW bagaimana? Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan dia, iaitu cerita satu kali Arabi, Arab Badawi, seperti Ustaz Ramli tadi. Arab Badawi tak kerti mana, tak ada ilmu mana ataupun ilmu kurang, jauh daripada kawasan Nabi, duduk daripada pasir tu. Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bala mana? Untuk yataqadahu dainan kana alaihi. Ada hutang. Minta tolong hutang, tolong bayar hutang kepada dia kerana hutang dia ni banyak. Gila kat hutang orang lain, fastadda alaihi hatta qala lahu. Maka orang panggil kata dengan sebab dia ni susah benar. Mari cari Nabi sehingga dia kecek dengan perkata yang tak patut ataupun nak tunjuk kata dia tidak akhlak kepada Nabi SAW. Dia kata bala mana uharrij alaika illa qadaitani. Mu tolongku lah, mana kata seolah kata hey Muhammad, tolong aku kecek. Seolah kata gi tekan Nabi, gi bangkak Nabi, Nabi ni tolong tunai ke apa orang panggil, tolong bayar. Tolong bayar hutang dia. Allahu Akbar. Sahabat dengar masa tu duduk tepi Nabi murih ya. Pio mu mai kecek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ni mengenal ke tak siapa yang kamu kecek? Waihak tadri man takallam, mun tahu ke tak mu duk kecek dengan pio ni? Allahu Akbar. Arabi ni kata, aku tak tahu, tak kenal pio, tak saya tahu pio, tapi aku mari hari ni ajlubu haqi, aku nak minta. Aku nak minta hak-hak aku ini. Tolong. Maka Nabi SAW kata, sahabat dia duduk dengan orang yang benar lah. Orang yang benar di ni maksud kata tolonglah orang yang lekat hutang ini, tolong dia. Tolong dia kerana dia adalah orang yang orang panggil tu mu'assar, orang yang payah lah. Orang yang susah payah. Maka Nabi kata tolong. Selepas daripada itu Nabi hantar Arabi seorang ni cari Khawlah binti Qais, seorang sahabiyah Nabi SAW. Dan juga seakhir sekali sahabiyah seorang ni lah, Khawlah seorang ni lah, tolong, iaitu satu watama ini untuk lelaki seorang ni untuk dibayar hutang dia. Maka na'am bi abi anta ya Rasulullah. Maka akhir sekali Nabi SAW doa kepada Khawlah itu sebagai tolong
Orang panggil kata tolong A'rabi sore tu bayar hutang dengan kesusahan yang dia jumpa dalam hidup dia. Ini nak tunjuk kata sangat tingginya sifat tawaduk dan juga adil Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Arab ataupun A'rabi sore ni mari cari Nabi dengan hal keadaan adat yang paling buruk sekali lah. Mudah-mudah kata mari cicir, mari kecek kas-kasan dengan Nabi, minta Nabi tolong. Seolah-olah kata dia tak kenal Nabi SAW, tetapi bagaimana muamalat Nabi SAW yang tolong dia, adilan Nabi SAW tolong dia dengan sebab Nabi tak marah kepada dia. Kerana orang tak tahu ni, tak patut kita nak pergi marah. Makna kata seolah-olah kata kalau kita ni nak royak kepada orang yang tidak ada ilmu, kita pergi marah dia. Seolah-olah kita ni tak ada ilmu jugalah gitu. Tak ada ilmu dengan dia ni, mana kata tak tahu, tak ada ilmu hal-hal orang yang tak gerti itu. Mudah kata nak tunjuk kata kita pun tak gerti jugalah. Dengan sebab itu kita nak mengajar siapa yang tak tahu, jangan ada sifat marah seperti mana Ustaz Ramli yang tadi. Inilah contoh yang nak tunjuk kata sifat keadilan Nabi SAW. Bagaimana sifat yang Nabi telah menzohirkan dengan orang Islam sendiri. Selepas daripada tadi kita akan dengar bagaimana dengan orang yang zalim dan juga bagaimana dengan orang yang bukan orang Islam ataupun orang kafir. Maka seterusnya kepada Ustaz Ramli. Maka alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iaitu kita akan masuk lagi sifat yang seterusnya, iaitu sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat Nabi kita ni suka beri, suka bagi ni, suka beri kepada orang. Dia nama sifat al-karam. Al-karam suka bagi kepada orang. Wi sungguh orang panggil. Wi habis hak dah. Saya sebut lah Quran sifat lagu ni lah. Wi sekadar mana? Kita kadang-kadang ni wi kepada orang ni nak balas saya ke? Kata tak saya balas saya, doa sikit video ke? Kita bagi dah. Sekadar mana orang lagu ni? Sebut lah Quran kata tak? Dalam surah Al-Insan, iaitu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lepas tu ayat terap, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allahu akbar. Hak ni lah sifat Nabi ni. Wi kepada orang tak se balas sada. Yang kur tak se terima kasih tak se juga. Lagu kan ni. Kita kadang-kadang tak ketahui bagi kat orang ni nak terima dia balas kalau kita kelak. So, tosai kat lagu tu. Ataupun tak agak balas gapo ni. Terdoa sikit tosai juga. Sebab kita minta dia doa tu, dia kena guna tenaga doa kepada kita. Ketahui kerana tu yang sungguh tosai juga. Belasa doa dia kita tak agak. Kalau dia doa, sekadar lah dia doa. Kita tak minta dia doa dia panggil. Kalau kita minta, mana kata minta doa atas dasar kita bagi orang dia. Innama nut'imukum, sungguh aku ni wi makan kepada kamu liwajhillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa, aku tak usah balas sekali. Wala syukur, tak usah terima kelima minta balas, kelima syukur tak usah gak. Kun lagi terima kasih tak usah juga. Jazaa kau tak usah juga, tak usah kali. Kalau kamu nak kata sudah demo lah, tapi aku tak minta dia benda tu lagi. Allahu akbar. Nabi tak kata Nabi. Orang suka bagi, orang suka bagi sungguh orang panggil. Sengok Nabi ni dibanding pada bulan Ramadan, bagi ke orang sepuluh ribu panggil. Gapo dah gapo dah bagi. Itulah kita banyak kali kita tengok cerita Nabi ni. Kadang-kadang Nabi ni janji nak beli dengan sahabat. Janji sahabat satu orang tak. Aku beli utang dengan buah tamat. Kita kata orang zaman dulu ni beli dengan makan ni barang dengan barang. Duit ni baru, yang mah ni baru ya. Ada. Masa Nabi guna mah pun ada juga. Banyak ke tukar barang, beli dah. Ada. Nabi kata aku beli utama dengan utama sekian-sekian. Nabi dah ingat atau utama ada rumah dia lah. Klik rumah tak nak ambil utama nak bayar. Tak ada. Sebab Nabi suka bagi. Gapo ada bagi, gapo ada wi sungguh orang panggil. Sungguh Nabi tak khabar atau rumahnya ada ke tak ada. Allahu akbar. Tengok contoh di sini. Satu kali Jabir bin Abdullah kau hadis ni tak berlaku dengan dia sendiri tak. Jabir yang agama. Nabi tengok aku nak satu utah tak arak. Utah menyakit lagu tu lah. Jalan tak arak, jalan betak, jalan lama tak.
Atau Nabi tengok tak? Nabi godel utah. Godel ni godel berkat Nabi ni, mukjizat Nabi dah ni. Nabi godel kena utah ni gagah selalu lah. Nah, ni dengan mukjizat Nabi kita tetap nak pelak gapo tak? Lepas tu apa utah ni gagah jalan molek tak? Nabi kata wahai Jabir, jual adiku. Ha, Nabi minta beli mudah tak? Jual adiku. Jabir tak apa, tapi Jabir kata tak. Wiku klik hatta bahagian ni sampai makul sebab Nabi jumpa tengah jalan kan. Jabir ni muat utah dia dengan bahagian tak laki utah tak. Kalau jual selalu, bahagian Nabi ikut diri. Kata Nabi, tak apa dah. Aku minta guna utah ni tak. Aku klik bahagian makul, aku lihat tahu utah qadamu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah juga berada duk kampung duk luar kampung sekira. Duit Medan duit. Ha dah. Jabir ambil duit Nabi dah, tapi utah tak win Nabi lagi sebab dia nak guna dulu. Aku klik bahagian sampai rumah dia datang dengan Nabi utah ni. Klik sampai rumah dia, ambil utah kita Nabi dah. Wahai Nabi ni utah kamu beli sana ni. Sudah jual beli panggil. Tiba-tiba rak lepas ada Jabir klik jalan klik dak. Belum sampai rumah dia lagi dah. Nabi hantar sahabat dia semua ambil utah ni, gata dia klik. Allahu akbar. Nabi kata ambil utah ni, giwi ke Jabir klik atas, ambil lah utah ni. Guna. Ambil gunalah nak kata. Aku tak say kali. Allahu akbar. Dia kata Nabi ni suka nak bagi sungguh orang ni. Bukan niat nak beli ni. Tak say Nabi ni ambil stok wi Jabir, aku Jabir tak semik pula. Sahabat ni yang belia juga. Ha dah. Wi stokom lagi. Gapo Nabi wi dia stok tak semik. Jual beli dulu. Ha dah. Awak jual beli sudah tak? Duit jadi Jabir dah harga utah. Nabi ambil utah ni, ambil dia menggelik utah, ambil mengguna aku tak say ni. Allahu akbar. Orang lagu mana Nabi ni? Tak orang ni suka bagi kepada orang sungguh panggil. Ada gapo wi kepada orang. Kerana Nabi tengok Jabir ni tidak ada gapo naik dah kata. Jabir berhajat kepada utah panggil. Saya utah saya kau tak agak pula. Tapi gagah sebab Nabi godel berkat Nabi ni ada gagah utah ni, wi kepada dia klik. Ini contoh yang pertama ni atau Nabi sekali suka bagi kepada orang. Contoh yang kedua kita pergi dengan cepat kerana masa ni kita nak masuk yang contoh lain lagi. Di sini Anas bin Malik dia royak Arab. Dia kata Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada gapo orang minta dia tak. Kecuali Nabi wi belaka. Allahu akbar. Sehingga mana? Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalai. Sehingga satu orang Arab Badawi pula ada. Orang Arab Badawi je cerita banyak orang ni. Mudah kata dia minta gapo ni minta sungguh orang ni. Orang tak reti biasa. Wahai Nabi, wudiku utah semua ni, kami semua ni, kami beribu-ribu ekor. Beribu ekor tak wudiku semua. Minta mudah-mudah orang ni tak. Orang Arab tak reti gapo. Nabi pernah lagu ni, lah. Nabi kala dak. Nabi kata kami utah di antara dua bukit ni, mek gi semua. Allahu akbar. Orang ni mek sungguh. Apa dia mek klik tak? Gapo hasil yang mulai. Faraja ila qaumi faqal. Orang Arab Badawi dak ambil harta semua Nabi wi dak. Klik kepada kaum dia. Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam dah. Allah, jadi pun dah besar ni. Masuk Islam dah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad ni bagi kepada orang tak takut fakir, tak takut susah. Semua orang masuk Islam sebab Nabi wisok kepada ada satu orang ni. Allahu akbar. Ini dia kata Nabi ni suka bagi sungguh. Gapo ada bagi kepada orang. Wi sungguh ke panggil. Di situlah ulama wi dua perkataan di sini dah. Dia kata beza di antara pendakwah Islam dengan pendakwah jahat. Hak tu pakai Islam lah. Ha dah. Sesama guna harta dua. Orang Islam guna harta untuk nak melemukkan hati pendakwah orang Islam. Kalau orang jahat tak, guna harta juga untuk nak menyesatkan manusia. Allahu akbar. Guna benda yang sama, guna wasilah yang sama, itu guna harta. Pendakwah orang Islam guna harta untuk nak melemukkan orang nak masuk dalam agama al-Islam. Betul lagu ni. Orang Islam guna harta juga untuk nak menyesatkan manusia. Betul. Sekarang boleh tengok jelas. Guna harta juga untuk menyesat orang. Inilah nak ayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bagi kepada orang. Ada apa nak wis semua dah kata. Tengok lagi contoh sini nak ginga cepat-cepat. Nabi kita mula masuk semua
contoh-contoh yang boleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis yang kuat Imam Bukhari iaitu Sahal ibn Sa'ad. Dia ni orang Arab biasa. Dia kata ada satu orang Tino ni bawa baju ni orang Arab ni suka pakai baju kumsuar katuk dah. Okey, sekumsuar tu. Arab suka pakai tu. Dia tegur kata Nabi, kata hadiah kata Nabi. Wahai Nabi, ini aku hadiah kepada kamu. Aku jahit diri kata. Kata ni pun ayat toyo ni kasih Nabi dah. Bukan bini Nabi. Nak hadiah Nabi dah. Kita dah kata kelima kasihnya bukan kasih nak dibini, kasih dah semua sahabat ni kena kasih nak kita, kasih Nabi juga. Kasih Nabi telajak ni buat benda hak mahal sekali jahit diri. Jahit kata aku kata, "Aksuka hadhi." Aku nak udah menguatkan ni. Nabi tengok benda berharga dak. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilayya falabisaha. Kita nak kata kadang-kadang benda Nabi mek nak ikram mek atas kata nak hormat kata dia. Setengah benda Nabi mek ni berhajat sungguh ke panggil. Hak ni Nabi mek ni berhajat kepada benda sebenarnya Nabi tak ada. Nabi cari dah. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilayya, mana Nabi mek ni hal Nabi kena sungguh ke panggil. Berhajat sungguh ke panggil. Fara'aha ali rajul min as-sahabah. Satu orang tadi kalangan sahabat tengok dak. Tengok nak pakar dak. Oh comel mula tengok air titik kata tengok dak. Ada faqala ya Rasulullah ma asana hadhi faksuniha. Allahu akbar. Nabi pakai ya. Saya pakai sekali ya, nak terpelus dekat lagi. Nabi pakai dia kata, wahai Rasulullah, apanya eloknya baju ni? Allah, puji dulu dah. Apanya eloknya baju ni? Widiku? Oh iyalah, minta Nabi dah. Kata Nabi ni, tiap-tiap orang minta kata Nabi tak biasa tolak. Tak biasa tak bagi, tak biasa tak beri. Orang ni kata, wahai Nabi, apanya eloknya baju ni? Widiku pakai? Tak tu ya Nabi dah. Nabi kata, faqala na'am. Ya, aku nak wi. Selalu dah Nabi. Tak mikir gapo dah jawab angin. Nak wi. Nabi ni gapo ya dak wi tak wi selalu dah. Faqala na'am. Lepas tu Nabi bangun dah. Bangun masa umur dia nak lipat baju molek nak wi kat atas ni dah. Masa tu lah semua sahabat Nabi hak dah situ dah. Bangun dengan mata tak molek dah. Tengok ada orang atas ni. Gapo mu ni? Mu tahu dah dia kata dah. Dah. Muntah dah waqad arafta annahu la yus'ala syai'an fayamna'u. Muntah dah Nabi ni orang minta gapo dia tak kalau syirak mungkin minta apa? Mungkin dia dak. Mulai ada orang ni. Jawab pesedak jawab dia dak. Tengok jawab lagu mana dak. Faqala rajautu barakata hina labisaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffinu fiha. Allahu akbar. Aku dah harap berkat Nabi. Tak baju ni Nabi pakai dah. Jadi berkat Nabi lah kat baju ni. Berkat untuk apa? Untuk aku ambil kain saat ni, baju ni jadi kain kafirku ketika aku mati. Allahu akbar. Ini sahabat Nabi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata Nabi al-karam sungguh suka bagi kepada orang. Kecik saja ni sifat apa koncaibun lagi. Suka wi kat orang sungguh. Ada kamu nak wi kat orang. Orang ni tak wi selalu tak mikir saya apa. Mikir aku akan dulu apa. Ada ataupun aku boleh lain wi dah supaya ni. Tak. Orang tak wi dah Nabi. Sehingga sebelah hadis hari kita yang tahu. Muhtajan ilayya Nabi berhajat kepada baju tu. Nak kepada baju tu. Apa orang minta? Wi selalu. Hak ni nak ayat kata sifat yang mulia sekali. Bagi kepada orang, benar kita berhajat sekali. Benar kita kasih sekali. Benar kita nak sekali. Kita pakai sekali nak buat tu. Benar kita nak. Orang minta nak dem, nak buat lagu mana mudah temenan ni kena telem berapa haid ke wangi. Nak telem tak turun wangi. Nak kehat saya. Benar tu kasih sekali minta nak buat lagu mana. Payah. Nabi tak mikir gapo minta pak. Naam. Ya, aku nak wi. Allahu akbar. Tengok satu contoh lagi di sini. Ketika Nabi kita pergi pergi Hunain di Taif. Lepas Nabi kita bagi dah. Bagi harta ghanimah Nabi mulai semua dah bagi kepada semua orang perang bagi semua. Ada lagi orang tak boleh. Kata orang kampung boleh sikit tu pun kata tak puas hati dah. Dah.
Tak puas hati. Turut Nabi lagi. Turut Nabi sekarang turut Nabi saya pakai baju Nabi, baju boh dia. Lucu baju Nabi. Allahu akbar tu orang kata pahit orang Arab Badawi lagu tu. Are. Minta sungguh. Nak sungguh kata. Tak kira jadi lagu mana apa. Pakai baju lucu baju Nabi sini. Sengok Nabi kecek dak. Faqala utuni ridai hatta kelip bajuku. Allah, Nabi kecek dengan sahabat dia ni. Hatta kelip bajuku. Siapa tahu tu? Nabi kata, "Lau kana li adadu hadhil adaha na'man laqasamtu bainakum." Nabi kata, jikalau aku ada kambing sama dengan head kayu lemah ni, aku nak bagi semua. Nabi kata, "Summa la tajiduni bakhila wala kadhub wala jabana." Dan kamu tak akan nampak aku jadi orang yang dekuk, jadi aku jadi orang bohong atau aku ni orang penakut dak. Kita kena faham kata harta ghanimah Nabi ni ada hak 1/5. 1/5 mana kata semua harta semua ni bagi di 5 tokoh. Nabi so. Hak 4 lagi bagi dia orang perang. Hal yang 1/5 al-khumus. Pada perang Hunain tak. Setelah perang semua Nabi tak ambil walaupun khumus tak ambil hali. Khumus semua ni bagi juga, itu niat Nabi tak nak gapo dah. Tapi orang tak lain ni tak puas hati lagi orang kata dah. Saya kata tengok Nabi ni pakai baju macam lucu baju Nabi. Allahu Akbar, itu Nabi kata kalau aku ada aku nak wis semua. Yo, sebab harta khumus Nabi tak ambil walaupun sedikit pun pada harta di perang Hunain. Allahu Akbar. Ini semua ni ayat kata sifat al-karam, sifat mulia Nabi, sifat suka bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Siapa sekadar mana? Siapa sekadar kata kita dengar ni dengar benar sungguh dak benar khayal bukan. Ini bukan benar khayal dak, benar berlaku dak. Benda yang dibuat contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah qudwatun hasanah. Contoh yang paling terbaik sekali. Nabi buat contoh yang kita tiru. Nabi buat contoh yang kita ikut. Lalu tu Nabi buat contoh paling tinggi sekali. Tinggi sekali. Takutnya kita ni wasa tak sikit Nabi buat tahun ni. Nabi buat lagi dak. Kita ni kena usaha. Wis support dengan Nabi. Tak support dekat-dekat apa dah. Kalau kita tahu aku tak kuasa support dengan Nabi. Tiru sikit-sikit apa dah. Takutnya kita tak ada rasa. Tiru tak ada juga panggil. Bayar-bayar tak nampak panggil. Tak sedia lagu tu. Nur kita jadi orang suka bagi kepada orang juga. Jangan jadi orang tak ada semua tak seh. Setengah orang ni kaya dah harta banyak tapi suka bagi orang. Tengok sekarang orang buat apa? Ada peti bagi orang dak. Tengok orang gimmick ni bukan kat pakai susah sangat dah. Orang tomuk orang panggil. Bukan pakai tak cukup. Wasenok orang tak cukup ke panggil. Orang bagi aku nak juga. Aku nak boleh juga bagi. Gapo mama kesadanya. Tu ni atas kita ni ada usaha nak bagi orang ni, benda tak berharga ada kelima nak makan hali. Tapi pihak ke bagi senok belakang tak sel lagu tu dah. Kita jadi orang mulia pada tubuh kita sendiri. Suka bagi kepada orang, mulia diri kita sendiri juga. Inilah contoh yang kita dengar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifatul al-karam. Maka inilah yang kita dengar, kita kasih lagi start kali kita yang mana sifat seterusnya. Alhamdulillah, sifat seterusnya yang kita nak kenal sifat adil juga. Nah, insya-Allah dua contoh yang terakhir untuk kita ringkaskan masa, dan juga Ustaz Romli akan terus yang terakhir dengan sifatul wafa insya-Allah. Contoh yang pertama di segi adilan Nabi SAW dalam nak tolong orang yang kena zalim. Ya, sifat Nabi yang nak tolong orang yang kena zalim seperti mana yang telah diberlakukan semasa jahiliyah ataupun semasa Mekah dulu. Yang mana cerita ini dicerita oleh Ibn Ishaq. Cerita bahawa satu orang lelaki ni daripada Irash ni daripada kawasan satu tempat dari Mekah. Satu tempat dari Mekah ni. Dia wari jual unta dia dalam Mekah. Wari unta dia jual dalam Mekah. Tatkala dia mari jual dalam suku Makkah, dalam nak Mekah ni orang yang mari beli unta dia itu adalah Abu Jahal. Siapa sedang pendengar Abu Jahal? Pia tak kenal kata Abu Jahal? Abu Jahal ni adalah ketua orang musyrikin yang hebat.
Orang kafir lah, mana kata orang musyrikin di Mekah yang hebat. Mari beli unta daripada lelaki ini, daripada Irashi, satu kampung lah. Mari beli dan juga tipu. Abu Jahal dia debel. Kawasan Mekah tak nak kacau orang musyrikin yang hebat, yang debel sekali. Maka kalau lah dalam nak sebenarnya kata hikam ataupun benar yang berlaku ini, sebenarnya dia berlaku biasa, tetapi adalah hikam ini Nabi nak hajar. Nabi nak hajar masyarakat Mekah balah mana iaitu lelaki seorang ni Irashi mari jual Mekah, dan juga orang yang mai beli iaitu Abu Jahal, dan juga tipu. Beli dengan secara tipu, ataupun lelaki mudah-mudahan lelaki ni boleh tidak dengan harga yang patut dia boleh. Mai dai nerakati kau tang dai. Maka dia now. Aku ni jual untuk aku ni, aku kena tipu. Hei Quraisy, pia tak boleh tolong aku, boleh hak siti yang aku kena dapat daripada aku jual untuk aku, pia boleh tolong. Masa itu yang dia now itu, Nabi SAW duduk di bucu masjid, duduk. Nabi duduk jalis. Duduk jalis. Ya ma'syara Quraisy, man rajulan yu'dini, pia lelaki seorang mana nak tolong aku. Di atas Abu Jahal iaitu Abul Hakam bin Hisham. Kerana aku ni orang yang pelik, bukan daripada orang Mekah asal, mari daripada jauh, mari jual unta, dan juga aku ni kena tipu dengan hak aku yang aku patut kena boleh dalam jual jual unta. Pia boleh tolong aku. Maka ada seorang lelaki. Seorang lelaki yang duk dengar dia depan tu dalam nak tu boleh jadi kata kepada lelaki seorang ni yang mengadu kepada orang sehari orang tolong dia ini, dia tunjuk kata, mu tak nampak nak lelaki seorang tu duduk di tepi masjid, iaitu tunjuk kepada Nabi SAW. Lelaki seorang ni orang kafir juga, orang musyrikin juga. Apa dia tunjuk kepada Nabi? Kerana dia tahu kata di antara Abu Jahal dengan Nabi ni pensatru, makna kata balah katyankan. Tujuan dia nak tunjuk kepada lelaki ni, suruh cari Nabi, ngadu kepada Nabi, minta tolong daripada Nabi untuk Nabi pergi cari buku ataupun ambil duit ataupun harta benda, orang panggil tahabuai yang dia kena dapat daripada jual beli itu daripada Abu Jahal tu. Tujuan lelaki ni nak khatamah balah di antara Nabi dengan Abu Jahal. Tujuan jahat lah pada kata. Tunjuk neknam kepada lelaki tujuan jahat. Kerana bainahu wa baina Abi Jahal minal adawah, jadi setru. Maka lelaki tu cari Nabi sungguh. Cari, ya Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Sungguh Abu Jahal ni, dia curi hak aku. Aku jual unta kepada dia, tapi dia tipu aku. Boleh ke tak mu nak tolong aku, kerana aku adalah lelaki yang mari jauh, gharib, orang pelik, tak ada biar kenal aku daripada kampung ni. Kampung Mekah, kawasan Mekah tak ada biar kenal aku, kerana aku mari pada Irashi jauh sikit. Ibnu Sabil, musafir mari nak jual ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga aku tanya kata, pia boleh tolong? Kaum itu tunjuk kata, mu lah yang boleh tolong aku. Faqudli haqqi minhu yarhamukallah. Boleh ke tak mu nak tolong aku? Bawa aku ni pergi make klik duit yang patut aku kena make daripada Abu Jahal. Nabi bawa pergi. Maka orang yang tunjuk suruh lelaki tu cari Nabi pun nak pergi tengok juga kata, Nabi pergi cari Abu Jahal, nak balas ke tak dengan Abu Jahal, nak tengok kolap natijah yang dia mikir mula-mula ni balas mana nak berlaku sungguh tak turun lagi. Sehingga Nabi SAW pergi kepada rumah Abu Jahal sungguh, gah pintu Abu Jahal. Fadaraba alaihi babah, gah pintu, godai pintu lah mudah kata. Sehingga akhir sekali Abu Jahal tanya kata, man hadha? Muhammad, aku Muhammad. Pia mari ni Muhammad. Fa kharaja ilaihi wa ma fi wajhihi min raihah, iaitu min raihah, tak ada perasaan, tak ada bau. Raihah ni mana kata clean. Tapi di sini dia kata baqiyatu min ruhi, tubik dengan muka yang tidak ada roh, mudah-mudah kata. Muka monyok. Muka pucak roh tubik hari. Allah, boleh hadi Tuhan nak tolong boleh hadi. Tubik mari dengan muka yang pucak itu, warna telah hilang. Nabi kata, a'ti hadzal rajul haqqah. Kliklah sitik yang hak yang lelaki ni patut kena boleh. Mung ambil, mung curi gi, klik. Nabi kata klik. Klik kepada lelaki seorang ni. Allahu Akbar. Qala na'am. Saya ingat sekali Abu Jahal klik dengan cara mudah-mudah.
Orang hak tunjuk Nabi tadi tu nak win Nabi balang Abu Jahal ni pit uang lah dia kata. Dia kata cerita lah kerana gambar yang dia nak nampak, nak tengok tu iaitu Abu Jahal dengan Nabi balah. Tapi bila Nabi gigap itu, Nabi kata wi kelik lah hak duit yang lelaki seorang ni jual utang kepada mu dia wi cukup ni. Gapo jumpa balas mana? Abu Jahal wi dengan cara baik. Tak ada balas, saya tak ada cakap apa gapo langsung. Subhanallah. ثم انصرف رسول الله وقال للإراشي الحق بشأنك فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا جزاء فقد والله أخذني لحقه. Tuhan telah balik kepada aku dengan hak-hak aku. Ini contoh yang nak tunjuk kata Nabi ni gapo yang kita dapat. Satunya Nabi SAW ni warning hatai dengan orang musyrikin, dan juga usaha nak kacat orang yang kata nak orang panggil kata apa, nak kacat, nak mempunahkan fursah yang orang kafir curi-curi untuk nak mengkhianatkan Nabi SAW. Nabi cari. Dengan sebab itu orang yang nak jadi da'i ni kena tahu kata pankan orang kafir ni bala mana nak khianatkan kita. Kena tahu bukan semata-mata nak royak benda molek, nak royak mengajuk orang, tapi kena tahu kata syaitan ni bala mana nak sekat kita. Dan juga yang kedua, Nabi ni adalah orang yang paling tolong orang yang zalim, adil sekali. Dan juga contoh yang ketiga, contoh keadilan Nabi dengan orang kafir. Yang mana hikam ini berlakunya seorang lelaki yang namanya Abdullah bin Abi Hadrat. Yang mana Abdullah bin Abi Hadrat ini dia dekat hotel seorang lelaki 5 dirham. Dekat hotel 5 dirham. 5 dirham. Pada tuang, dah minta lah. Yahudi seorang ni minta, bayar. Tetapi Abdullah seorang ni tak kau dulu. Aku nanti nak dapat daripada habuan ghanimah daripada Nabi SAW kepada aku akan bayar hutang kepadamu. Aku akan bayar hutang kepadamu. Allahu Akbar. Sehingga akhir sekali balas manalah orang Yahudi kata gitu gini. Orang mudah-mudahan kata maki Nabi, percaya kerana Nabi nak gitu gini ataupun kamu nak benar dia perih-perih dan juga dapat ghanimah. Sehingga akhir sekali Abdullah kata maki ataupun kata jahat kepada Nabi aku ni. Sehingga akhir sekali Abdullah pergi cari Nabi SAW dan juga royak cerita semua dengan sebab dia dekat hotel 5 dirham. Sehingga sekali Nabi kata balas mana? Nabi kata bayarlah, pergi carilah duit, bayar kepada orang Yahudi. Allah. Tengok Nabi dengan orang Yahudi ni kalau kiranya adil Nabi SAW sehingga dengan ada orang yang jadi seteru kepada dia. Kerana dalam cerita ini Nabi SAW suruh Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami suruh wiklik hotel 5 dirham itu. Wiklik. Bahkan Nabi tahu dah kata Abdullah tu mu'assara, makna kata orang yang payah, orang yang susah lah, tak ada duit nak bayar lah. Tapi sehingga kali pergi carilah jalan balas mana boleh bayar duit hotel yang kamu lekat kepada orang Yahudi itu. Sehingga akhir sekali Abdullah kata aku jual baju aku daripada baju aku 2 lah ni, ambil 1 lah jual dengan 3 dirham. Dan juga aku minta baju jual barang lain lagi, amamah lagi. Sehingga akhir sekali aku dapat nak jual nak bayar cukup 5 dirham kepada orang Yahudi itu. Ni nak tunjuk kata balas mana sehingga dengan keadilan Nabi tahu dah kata orang yang lekat hotel kena bayar. Sehingga kalau lekat hotel dengan orang kafir, orang yang jadi satu Islam, kena bayar lah kerana hak yang dia patut kita ambil duit dia. Ni nak tunjuk kata sifat adil Nabi sehingga dengan orang yang jadi satu Islam. Janganlah kita fikir kata kita hotel dengan saing kita orang kafir, orang Syiah dah kita tak saya bayar, bukan. Tu salah belaka tu. Ni tunjuk contoh daripada Nabi SAW dalam sifat keadilan terhadap orang kafir. Seterusnya akhir sekali dan juga tutup dengan Ustaz Ramli, falitafaddal mashkura. Maka alhamdulillah kita ada sedikit masa lagi dah. Kita mau kita siapa dia ni sungguh dah. Kita nak ambil sedikit dengan cara rekah iaitu al-wafa. Al-wafa ni sifat sepenuh janji Nabi ni ataupun sifat yang Nabi ni kalau buat gapo orang ni buat sungguh kepanggil dah. Sengok orang masa dia hidup, masa dia mati, Nabi tu naik sungguh panggil. Contoh di sini iaitu Nabi kita dekecek masalah si bini yang mati itu Khadijah bintu Khuwailid dah. Nabi sebut mak semua dah harta dah. Kadang-kadang Nabi mulai kamu ini bagi kepada saing-saing dia. Cerita ni pergi royak. Aisyah royak ni. Aisyah royak sekadar mana? Sehingga dia dah. Dia kata ke Nabi dah.
Farubbama qultulah. Allah, ni sifat cemburu ada sikit aja biasa retina dah. Orang bini banyak tahu dah sikit ya. Dia kata farubbama qultulah ka'annahu lam yakun fid dunya imran illa Khadijah. Sepung atas dunia tak ada retina, ada Khadijah seorang dah. Allah menatap itu. Orang itu ngepek ni. Ngepek tu Nabi. Sebab Nabi sebut sangat Khadijah. Aisyah kata, aku ni tak saya kenal Khadijah. Tak saya tengok apa, tak saya tengok ayat dia. Tapi sebab Nabi sebut acak lajak buat aku ni, cemburu tadi dia. Allahu Akbar. Pak Nabi ni dah kata tak, bini ni ya mula ni ya kasih. Nabi ni tunai janji dia. Orang kata duduk dengan orang yang kasih, lepas dia mati dah pun, bui lagi kada bagi kada sasani sebab kasih kada isteri dia mati dah. Sehingga satu kali tak, kakak Khadijah ni pergi cari Nabi. Mereka kata Abu Saleh lah. Minta izin boleh masuk dah. Tahu suka datuk dah. Nabi dengar suara ni. Aisyah tengok pada wajah Nabi kan. Nabi senyum suka hari ni. Kerana suara kakak dia serupa dengan suara Khadijah. Nabi gambar tu Khadijah. Khadijah hari ni. Mati dah. Sehingga Aisyah kamu pergi pula kali ni. Ni mungkin tengok benar. Dia kata kan Fagir tu tak aku cuma guna. Fagir tu fakul tu. Sehingga aku lafaz tu baik. Ma tazkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy hamra asyadaqaini halakat fid dahri fa abdalakallahu khairan minha. Kamu dah ingat tinah tua tu? Sedap kata dah. Wahai Nabi, mu dah ingat tinah tua tu gigi tak ada tu. Kecil sarak ni, gigi tak ada. Kalimat hamra asyadaqai sebab sarak itu tidak ada gigi. Gigi mata itu tua. Mu dah ingat tinah tua kulit kecil gigi tak ada tu. Dah, mati lama dah. Tuhan bagi kepada kamu tukar ni, boleh tina darah pula. Boleh ingat dia lagi ya no. Kata kan Nabi dah. Saya Aisyah kata no. Aku tak biasa tengok wajah Nabi nak marah dah. Lebih pada gitu. Nabi muka memang sungguh hari tu dah. Sungguh Nabi kecek tubik dah. Sungguhnya aku dengar Khadijah lagi suara dua tiga sebut kebaikan dia. Aku boleh anak dengan dia, kaya tolong aku sebut kebaikan. Saya Aisyah kata no. Aisyah kata lepas pada ni aku sebut dah Khadijah. Takut Nabi puji dia pula. Ini dia kata Nabi ni. Duduk dengan Khadijah masa dia hidup, masa dia mati sama. Ini penuh dengan al-wafa' panggil. Penuh janji. Allahu Akbar. Satu kali di sini pula tak. Hal ni kita main kepada Aisyah pula. Hadis ni yang riwayat oleh Anas bin Malik dia kata tak. Satu kali ada satu orang jiran Nabi orang Persia, orang Farisi. Seorang ni merupakan orang token masak lah. Orang masak buat sedap. Kalau dia buat sup kau dah, semua orang makan ni sup patak kawah duduk dihirup lagi sedap ni. Kana tayyibul maraq atau buat sup sedap. Dia buat satu kali, dia kata nak wahai Nabi, kita makan hari ni aku buat makan ni buat sup hari ni. Patut Nabi pergi. Nabi tanya dia, waktu Aisyah lagi tak? Aisyah lagi tak? Tak boleh. Orang padah pun kata, dia kasih Nabi ya. Tak kasih ke lain, kasih Nabi benar pula kata. Nabi makan puas hati. Takutnya orang lagi, Nabi kata cukup. Nabi tahu, tu aku segi. Aku segi. Ya tak orang lagi padah pula. Dia tak diri ni, hatta orang main padah yang kedua pula. Nabi tanya pula, tu Aisyah lagi tak? Dia tak lagi. Nabi pun tak pergi lah. Sehingga 3 kali. Yang ketiga tahu tu Nabi ke hasil gira. Nabi hanya tahu Aisyah boleh lagi tak? Ya boleh lagi. Saya kata orang ni jalan lagi makan. Gapo kau kita pahal di sini? Nak tahu Nabi kita tak sewa dia makan sedap sore. Kita nak pahal tentang masa Nabi ni orang boleh makan daging sekali. Oh, mungkin mudah nah. Masa orang duduk dengan keadaan yang susah. Nak boleh makan daging yang sedap sekali ya. Nabi tak segi makan sore tinggal bini rumah. Allah hari ni puji bini sikit dah. Kena beli. Mana kata makan tom yum nak beli rumah. Kena sama panggil. Hanya tu Nabi kita sendiri tak. Allah. Perasaan orang tino duduk rumah. Kita pergi makan sore lah terlihat dia rumah tak. Pemakai sup tak umur orang tu kan tak umur orang ni buat masak sedap. Orang kita makan sore pula. Nabi tak sewi ada perasaan lagu ni. Lalu tu Nabi tak segi kalau tak sewi bini lagi juga. Tengok lagi contoh sini cepat-cepat tak. Allahu Akbar dengan masa cepat ni sayanya. Iaitu ketika Nabi kita hijrah pergi Al-Madinah. Lepas tu Nabi pergi buka Mekah pula. Ketika Nabi pergi buka Mekah lah berlaku cerita ni.
Lagu mana? Orang Ansar pernah janji bai'ah dengan Nabi sebelum tu. Nabi kata tak, jikalau tak aku Tuhan wiku ni benar, mulih kekuasaan di Madinah, di Mekah, aku tak klik Mekah dah. Nak hidup Madinah dah kata tak. Orang Ansar ingat Nabi janji lagu ni. Sehingga hari Fatah Mekah tak, Nabi ni klik Mekah hari tu tak. Orang Ansar tengok Nabi, Nabi pun tak sekelik nampak ni. Set lah. Dah. Mudah kata kita ni klik rumah tanah air tak. Kasih biasa. Dah. Tengok jumpa orang tu, jumpa orang ni tak. Orang Ansar tengok kecil hati hari tu. Dah. Kecil hati saya kena. Ammar rajul fa adrakatu raghbatan fi qaryatihi wa ra'fatan bi ashiratihi. Nampak seorang ni kecil seorang ni kan. Dah. Seorang ni nampak ni nak klik di rumah dia tak sekelik Madinah nampak ni. Saya tu wahyu mari. Hatu wahyu mari kata orang asal kecek lagu ni. Sengok Nabi ayat tak, kalla inni abdullahi wa rasul hajartu ila Allah wa ilaikum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Sungguhnya aku dah hajar aku dah fak kamu dah. Tepat aku matikan fak kamu. Tepat aku hidupkan fak kamu itu di Al-Madinah Al-Munawwar. Sengok orang asal baru puas hati kata, Nabi pernah janji sungguh. Akhir sekali nak khatir dengan cerita ni. Nabi rak biasa beli dengan satu orang sebelum dibangkit jadi Rasul. Seorang ni dia beli dengan Nabi rak. Mudah tanya bayar tak habis lagi. Janji dengan Nabi. Tunggu sinilah aku nak mari bayar cukup. Orang ni keliling rumah lupa. 3 hari. Sudah ada sahih 3 hari. Lepas 3 hari dia ingat. Dia pergi cari semula Nabi rak. Pergi tengok Nabi dekat tulah tak gimana lagi. Sehingga Nabi kata tak muni wa'an jadiku. Dia tahu Nabi ni sepenuh janji suruh tunggu duduk sini sungguh. Orang tu lupa 3 hari. Maka alhamdulillah yang mana kita dengar pada hari ini semua sifat-sifat yang dengar waktu tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita dengar ni demi untuk kita ambil mai guna pada hidup hari yang kita semua. Inilah yang mana kita doa semua ta, wahai Tuhan kami, tunjuklah jalan kepada kami untuk kami ni boleh buat dengan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsani illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Maka hari ni cukup sekarang ni untuk kita semua ni boleh tirulah di mana kita habis kitab yang Muflidah. Kita habis kitab ni iaitu kita kalau siapa nak mari nak baca balik semula itu kita bahasa Arab, tidak ada terjemah lagi. Nampak gedak lain acar. Boleh jadi dengan cara dekat-dekat ni boleh ada yang terjemah dengan bahasa Siak atau bahasa Melayu untuk kita lapis sifat semua. Ya, lapis sifat semua dah. Maka alhamdulillah yang mana kita hari ni boleh dengar semua sifat semua ni adalah yang mana kita dengar tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang paling mulia sekali. Maka cukup sekali itu kita tutup majlis kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي